Assalamualaikum, salam hormat. Bersul lagi menerusi Ruang Bicara di Bernama TV. Saya Wan Syahrina. Terima kasih kepada anda yang setia memilih saluran ini. Dan 27 September 2022, kiranya minggu ini ada beberapa hari saja lagi berbaki sebelum kita akan memberikan penumpuan kepada bajet 2023 bermula minggu hadapan. Dan setiap kalinya pasti saja antara perkara yang ingin kita sentuh ialah apa untuk wanita dalam bajet setiap tahun. Tapi sebelum sampai ke masa itu, malam ini juga membawa satu lagi isu, mengangkat satu lagi perkara yang penting yang signifikan untuk kemajuan dan perkembangan wanita itu sendiri, memberikan fokus kepada apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bulan lepas. Negara berdepan cabaran utama kadar penyertaan tenaga buruh wanita pada tahun lalu adalah 55.5% sahaja, sedangkan populasi perempuan pada 2020 di negara kita adalah 47.7%, hampir 50%, hampir separuh dari populasi seluruh rakyat Malaysia. Tapi kita hanya ada 55.5% saja penyertaan tenaga buruh wanita. Dan kadar enrolment wanita dalam semua peringkat pendidikan sama ada rendah, menengah, tertiary adalah tinggi. Tapi aspek bila sentuh saja aspek kadar penyertaan tenaga buruh, jumlah pembabaitan wanita adalah rendah. Jadi ini akan kita bincangkan bersama-sama, bercakap tentang dilema wanita berkerjaya yang kita harapkan akan menyentuh soal mengapa wanita meninggalkan pekerjaan mereka ataupun wanita tidak masuk ke alam pekerjaan selepas mereka menamatkan pengajian di IPT, dan perkara-perkara lain lagi yang menjadi dilema kepada wanita. Jadi tentu saja kita ada wanita untuk menemani saya bersama di studio malam ini. Pertamanya Puan Nuraiza Syamsul Baharudin, Presiden Persatuan Jaringan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia ataupun WENA, dan juga Presiden Gender Budget Group. Apa khabar Puan? Ya, baik. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Dan untuk menyeimbangkan kita Puan, kerana kalau tidak kita akan menjadi terlalu mungkin emosi sikit. Kita ada seorang lelaki, Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, pensyarah kanan di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melayu. Terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami. Terima kasih. Ya, dan kita harapkan mungkin boleh kita sentuh, kita mencakupi apa yang kita nak bincangkan ni dari sudut akademiknya, dari sudut mungkin pengalaman dan juga apa yang telah puan perjuangkan selama ini. Dan mungkin pertama sekali saya ingin menyentuh tentang ini. Kita sibuk bercakap tentang kita risau wanita keluar meninggalkan pekerjaan, mereka tidak masuk alam pekerjaan. Tapi mengapa kita nak kisah sangat dengan kurangnya penyertaan wanita dalam pasaran kerja? Kalau itu kehendak mereka, kalau itu yang mereka mahu dan menggembirakan mereka, kenapa tidak kita biarkan saja? Mungkin doktor nak mulakan dulu. Okey, terima kasih. Sesuatu yang menarik untuk kita perkatakan. Okey, rata-rata kadang kita menyatakan kenapa perlu, kalau dulu-dulu lagi daripada zaman kita belajar, seringkali kita momok dengan satu perkataan, iaitu wanita belajarlah setinggi mana pun akhirnya masuk ke dapur. Jadi bila kita melihat kata begitu, nampak gayanya masyarakat masih lagi terkongkong dengan perkataan tersebut, tetapi kita melupakan satu yang lebih penting, iaitu bahawa tangan yang menghayun buai itu bisa menggegarkan segala-galanya. Jadi sebenarnya kita melihatkan bahawa penglibatan wanita dalam sektor-sektor tertentu amat diperlukan. Dalam keadaan-keadaan yang masih lagi terbuka ini, wanita merupakan sesuatu yang paling dominan untuk memainkan peranan, khususnya dalam pembangunan ekonomi negara. Okey, dalam keadaan-keadaan tertentu kita melihat bahawa wujud keperluan dalam profession-profession tertentu di mana wanita itu perlu berada di situ. Kami yang lelaki ni ada kalanya tak mampu melaksanakan tugasan tertentu. Doktor nak sedang hati kami kan? Sebagai permulaan sebelum 2 lawan 1. Okey. Kalau Puan, rasanya mengapa perlu kita fikirkan tentang penyertaan wanita dalam pasaran pekerjaan ini? Terutama sekali saya rasa untuk memperkasakan negara kita kan, sebab wanita ni kebanyakan kalau kita tengok debate di universiti, kebanyakannya adalah anak-anak gadis kita. Jadi bila dia dah belajar, dah menimba ilmu, bagaimana dia nak memberi balik kepada negara kita kan. Jadi kita kena galakkan wanita untuk menyumbang. Dan seperti macam bila kita tengok kisah-kisah kenapa wanita ni tidak teruskan berkerjaya, kita nampak mungkin dia membina bisnesnya sendiri kan, mungkin dia ada usahawan, dia jadi pemilik perniagaan kan, sebagainya. Tapi kita nak tengok bolehkah dia terus menyumbang kepada negara. Jadi kita kena minta wanita-wanita kita registerkan bisnes dia, dan
keep on hiring kan, supaya kita nampak bahawa dia tidaklah meninggalkan kerjaya, cuma dia membina kerjaya baru. Okey. Ada setengah-setengah profesion, kata doktor, yang penting ataupun tinggi permintaannya untuk wanita ada di dalam profesion ataupun bidang-bidang itu. Dan kalau saya mungkin boleh fahami juga, puan mungkin merasakan kerugian kalau apa yang dicapai oleh wanita sepanjang throughout pendidikan dan sebagainya tiba-tiba hilang begitu saja. Kalau tidak bekerja pun sekurang-kurangnya ada perniagaan. Dan bila kita bercakap tentang pasaran pekerjaan, maksudnya wanita yang menjadi usahawan yang merupakan ahli perniagaan seperti juga puan tidak dikira dalam statistik wanita yang meninggal yang ada dalam pasaran pekerjaan, begitu? Saya rasa bila saya dah ada company sendiri, saya dah ada Senyum Berhad, maka saya dikira. Kalau saya setakat buka kedai di depan rumah, saya tidak dikira sebab saya adalah informal business. Jadi sebab itulah kita punya perjuangan ialah untuk menggalakkan wanita registerlah bisnes dia, supaya nampak macam dia menyumbang kepada negara. Okey, doktor, adakah penglibatan wanita ini semakin menurun daripada sebelumnya, ataupun memang ia tidak pernah pun pergi lebih tinggi pada tahap sehingga kepada tahap yang kita rasa selesa? Kita memang sedang mendaki, tapi pendakian itu terlalu perlahan atau bagaimana? Okey, kalau kita lihat kepada kadar penyertaan, kadar penyertaan dalam ekonomi, kita rasa kita ambillah dalam, kalau kita lihat statistik 20 tahun atau 10 tahun kebelakangan, kita berada antara penyertaan, kadar penyertaan jika di tahun lepas dinyatakan bahawa 55.5 tadi. Okey, sedangkan kita memang berada dalam jarak antara 40 sehingga kepada 50% di bawah angka tersebut. Jadi kalau kita menyatakan bahawa kita ni menurun ke meningkat ke, kita masih berada dalam lingkungan yang sama. Cuma sampai masanya adalah apa yang dikatakan bahawa penglibatan wanita itu perlu ditambah, digalakkan, kerana kadang-kadang kita terlupa bahawa mereka sampai pada satu tahap mereka keluar itu dan tidak kembali. Maksudnya bila mereka dah mula beralih kepada satu bahagian itu, mereka dah tak kembali semula. Ini yang kita rasa dah sampai masanya kita perlu galakkan balik bahawa mereka tidak boleh meninggalkan sektor ekonomi itu secara langsung. Maksudnya habis, sedangkan dia punya khidmat profesional, kepakarannya itu masih diperlukan. Dia boleh menyumbang dalam pelbagai bentuk. Maksudnya tidak semestinya dalam profesionnya, mungkin dengan pengetahuannya boleh mencipta satu bentuk profesion baru atau kerjaya baru kepada ekonomi. Khususnya dalam ekonomi digital hari ini, pelbagai peluang ada dan ini perlu digunakan. Ini yang kita rasa dah sampai masanya untuk galakkan supaya kadar penyertaan wanita tadi itu dapat ditingkatkan. Jadi bila kita bermain kepada peratusan itu, sebenarnya kita lihat balik 10 tahun atau 20 tahun kebelakangan itu dia masih sama. Dia bermain dalam lingkungan yang sama, julat yang sama. Gitu. Kalau kita ingin pergi kepada faktor mengapa wanita tidak menyertai pasaran pekerjaan ataupun mereka memilih untuk meninggalkan, pada pandangan puan? Saya rasa terutama sekali selepas kita menghadapi pandemik kan, kita tak boleh nafikan wanita tu telah memegang banyak peranan. Jadi salah satu sebab kenapa berhenti ialah the cost of mendidik anak. Kalau kita hantar ke childcare kan, kalau kita hantar ke taska, mungkin paling murah 700. Itu pun separuh hari. Kalau satu hari mungkin 1,000-1,500. Kalau kita ada 2 anak, 3 anak, mungkin tak berbala untuk kita membayar jumlah tu, dan risau pula anak tu dijaga ke tidak. Sebab itulah dia berhenti. Satu lagi ialah wanita juga memegang peranan sebagai caregiver. So kalau ada mak dia yang sakit, bapak dia sakit, dia jugalah yang menjaga. Jadi mungkin masyarakat kita, dan mungkin masyarakat kita, kalau kita tengok global data pun sama, wanita tu dia memegang peranan sebagai penjaga. Apa-apa pun dia rasa macam dia yang kena pikul tanggungjawab itu. Dia rasa dah orang-orang lain di sekeliling dia pun rasa begitu mungkin juga. Sebab macam saya sebagai ibu, saya pun kena ingat, jangan beritahu anak saya, tugas orang perempuan kena basuh pinggan, tugas orang perempuan kena buat ni. So kita kena mengajar daripada kecil kan, apakah itu
tanggungjawab. Okey. Itu sangat menarik, doktor, kerana mungkin doktor nak menjawab dengan emosi atau mungkin fakta-fakta tertentu. Kerana saya kira ini ramai, ia bukan sekadar stigma biasa. Ia ialah stigma yang sejak sekian lama dan menebal dan berasas. Kerana seperti kata puan tadi, secara tradisinya ada perkara-perkara tertentu dalam budaya kita yang telah mendidik sebegitu, dan hakikatnya sekarang ini ialah tanggungjawab domestik itu dirasakan lebih berat kepada tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seorang ibu, oleh seorang isteri. Maknanya kalau anak tu macam tadi childcare ada masalah kewangan contohnya untuk hantar ke pusat penjagaan, so ibulah yang kena berhenti kerja dan jaga anak. Kalau anak itu anak yang istimewa, ibu juga. Belum lagi mungkin ahli keluarga lain yang memerlukan penjagaan, ibu juga. Bagaimana doktor? Ini sukar sebagai seorang suami, seorang ayah dan seorang ahli akademik bila kita melihat bahawa stigma masyarakat itu dia memang tertumpu kepada tugas seorang wanita, tugas seorang ibu, dan ini kita tidak dapat nafikan. Tetapi kita lupa atau tidak menyedari hakikat bahawa dalam satu-satu keadaan itu hanya wanita boleh mempelbagaikan tugasnya dalam satu masa. Ini yang kata orang tak ada pada seorang bapa. Bapa ini dia lebih terfokus kerja-kerja tertentu dan agak sukar melakukannya. Tetapi kalau seorang wanita itu dalam pada satu masa itu dia memang boleh berperanan dengan pelbagai. Tetapi perlu diingatkan dalam kita melihat bahawa dalam stigma untuk menjaga itu bermain peranan di mana keluarga itu memerlukan ibu untuk menjaga, mendidik anaknya, dan selalunya wanita mengambil peranan, dia merasakan bahawa dia lebih baik untuk mendidik anaknya, wanita membentuk. itu sendiri. Yes, itu atas dia punya pegangan bahawa dia yang akan mengambil peranan tersebut. Okey, sebab apa saya kata begitu? Terdapat juga di mana suami menyokong kejayaan isterinya. Dalam keadaan sesuatu dia akan beralih. Bila dia melihat bahawa prospek ada pada isterinya, dia akan berkorban. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, isteri merasakan bahawa suaminya boleh untuk menjaga keluarganya dan cukup, dia akan menyokong kejayaan suaminya. Jadi ini yang dikatakan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu, sebuah keluarga, bila adanya keluarga, decision itu akan dibuat bila bersama. Jadi ini yang dikatakan bila sampai satu tahap, kita pernah ada kajian menunjukkan bahawa ada satu masa bila tidak wujudnya flexibility dari segi pekerjaan tersebut, kita dapati kes penceraian berlaku dengan tinggi pada satu masa. Ada kajian dijalankan masa itu. Jadi kita melihat institusi pendidikan menjalankan yang tidak begitu fleksibel, dia menyebabkan kadar ini begitu tinggi perceraian kerana kefahaman itu. Jadi itu sebabnya bukan nak kata wanita itu mengambil peranan sepenuhnya, tetapi wanita mempunyai satu sifat di mana dia merasakan bahawa ini tanggungjawabnya dan dia boleh menyokong kejayaan suaminya dan kebahagiaan keluarga dia. Dan pada masa yang tertentu juga, suami kadang-kala dia juga akan berkorban bila dia melihat bahawa isterinya mempunyai tanggungjawab dan peranan yang lebih besar yang mana dia dapat dimainkan. Jadi dia akan beralih untuk memberi tumpuan kepada keluarga. So, bagi saya tengok macam for example kita tengok negara seperti Finland. Kan di Finland seorang wanita ataupun lelaki boleh memilih untuk mengambil 3 tahun berhenti kerja. 3 tahun bukan berhenti kerja, kita stop kerja untuk mendidik anak. So mungkin the first 3 tahun yang wanita akan buat, 3 tahun seterusnya lelaki akan buat. Jadi dia ada jaminan kerja di mana bila dia berhenti 3 tahun, dia akan datang balik kepada kerja dia. Yang itu yang tak berlaku di Malaysia. Di mana kalau seorang wanita tu mengambil masa keluar, bila dia masuk balik, dia dah jadi macam junior. Kan dia tak ada kerja yang sebelum ni. Jadi itulah menyebabkan kita rasa baik tak payah kalau macam ni kan. Betul. Okey, ini antara yang disenaraikan doktor. Antara yang dikatakan faktor-faktor utama mengapa wanita merasa mungkin tidak perlu mereka kembali kepada pasaran pekerjaan ialah berkenaan dengan jaminan kerja seperti yang puan sebutkan. Terutamanya mungkin selepas melahirkan, dalam masa beberapa bulan cuti pantang tu dan balik semula, tak ada apa-apa kemajuan pun. Dan kalau begitu tempoh yang lebih panjang lagilah, kalau tidak ada apa-apa kemajuan untuk kita akan rasa macam tidak berbaloi. Perkara-perkara lain seperti pengambilan kerja berdasarkan jantina, ini pun common doktor. Orang akan rasa macam okey, A dan B, A perempuan, B lelaki, dua-duanya sama graduate, sama bagus, tapi A akan berkahwin dan mengandung dan ada anak, B tidak akan berdepan dengan perkara-perkara seperti itu, kita ambil B. So
mungkin perkara. Jadi itu juga kenapa macam saya bergerak dalam grup gender budget ni kan, sebab kita tengok apakah benda-benda yang kita boleh buat untuk menyedarkan. Sebab saya rasa start dulu kita kena ada kesedaran, adakah kita membuat macam unconscious bias, di mana bila kita interview kita tanya yang wanita bila nak kahwin, bila nak beranak, kan, tapi kita tanya yang lelaki pun bila nak kahwin. Kita tanya pun kan. Betul. Jadi adakah itu satu unconscious bias? Jadi dalam gender budget group kita tengok benda-benda macam, for example, kita buat town planning, kita nak buat berapa banyak tandas lelaki dan wanita, kita buat sama rata. Lepas tu kita kenapa lelaki dia tak ada line tapi perempuan ada line? Sebab seorang wanita dia masuk, dia ada benda yang kena buat, kadang-kadang dia bawa anak dia, jadi panjang sikit. So mungkin kalau kita buat town planning, wanita perlukan lebih banyak bilik air compared to orang lelaki. Sebab orang lelaki diri dah habis. Okey, sekecil perihal di tandas, tapi ada beberapa perkara yang maknanya kita perlu accommodate secara berbeza untuk menjadikan ia sama rata sebenarnya lah. Kalau kita menjadikan itu satu aktiviti yang kita berfikir dan kita jadikan dia sebagai satu yang biasa lah. Okay? Saya tidak pula melihat kepada begitu. Bila kita melihat kepada kesamarataan itu, tidak semestinya bahawa lelaki tak buat, tidak mampu untuk melakukannya. Okey, dan kita juga bila melihat tadi dinyatakan bahawa kalau seorang wanita kita akan melihat bila nak kahwin, lelaki tidak. Tapi dalam fenomena hari ini kita melihat bahawa dalam satu situasi kita akan melihat bahawa adakah kemampuan yang dilakukan atau kemampuan dan kebolehan seseorang calon tersebut untuk memegang sesuatu portfolio tersebut, adakah ia mampu atau tidak. Kerana dalam keadaan sekarang ini yang digital, dalam pasaran-pasaran tertentu misalnya, kita dapati bahawa pekerjaan-pekerjaan tersebut boleh dilaksanakan secara di rumah. Dan kita melihat juga dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu bahawa saya boleh mengambil wanita untuk bekerja walaupun dia berhenti seketika kerana dia boleh melaksanakan. Cuma jadi cabaran kepadanya adalah selepas dia pulang 3 bulan itu, dia perlu menyelesaikan kerja-kerja semasa dia bercuti. Itu cabaran untuk dia. Dan ini yang menjadi tekanan kepada wanita itu adalah untuk dia langsaikan balik kerja yang ada. Itu satu. Tetapi dari segi kesamarataan, ini ada 10, yang ini mesti ada lebih sikit sebab banyak tugasnya. Tetapi itu saya merasakan tidak nampak keadaannya, kerana jika kita mendidik generasi hari ini, dah sampai masanya untuk kita mendidik semula cara gaya keibubapaan. Tidak menyatakan bahawa saya lelaki, tugas saya adalah balik kerja dah siap. Okey, wanita bila balik kerja dia kena sambung kerjanya di rumah untuk melayan suami, melayan anak-anak apa semua. Tetapi hari ini kalau kita melihat gaya kebapaan itu telah pun berubah. Kita dah mula untuk dinamika ibu bapa, di mana tanggungjawabnya kalau hari ini saya kena masak, suami saya mungkin isteri saya akan membasuh pakaian. Atau hari ini kalau saya untuk mengemas, anak saya akan buat ini. Jadi kita dah mula ada. Cuma usaha itu perlu dididik kerana stereotip ibu bapa kita yang dahulu itu perlu berubah. Jadi barulah dari segi dilema wanita nak pilih kejaya atau tidak, itu dia rasa tidak terlalu beban. Okey. Ia sangat menarik kerana tadi doktor memulakan dengan perkara itu. Suatu masa dulu orang memang sebut bahawa wanita pergi berjaya ke mana pun akan kembali ke ceruk dapur. Dan kalau kita sebut masa dulu tu, dia bukan masa yang terlalu jauh ke belakang. Dia macam satu generasi saja belakang. Dan sekarang kita masih lagi mendengar perkara-perkara itu, tapi kita sedang cuba untuk menukar trend. Kalau boleh saya katakan, ia terlalu perlahan. Ia berlaku tapi terlalu perlahan. Perubahan budaya dan tradisi yang kita cuba nak buat ini, Doktor. Bagi saya tak nampak perlahan. Cuma apa yang berlaku adalah masih terdapat satu generasi yang masih mempertahankannya. Tetapi generasi yang sehari ini, kalau kita lihat generasi Gen Z hari ini, moden hari ini, mereka boleh menerima keadaan. Kalau dahulu seorang lelaki atau seorang ayah sidai baju di ampayan, ia akan dipandang serong. Kalau dulu kita lihat generasi hari dulu, kita melihat yang bawa pakaian
ke sungai untuk membasuh adalah wanita-wanita. Tetapi hari ini yang moden, yang membawa pakaian ke laundry layan diri adalah lelaki. Dia akan lipat. Jadi kita nampak bahawa sudah ada kefahaman. Cuma kita perlu untuk mempromosikannya bahawa kita ini adalah sama rata dalam keluarga, kefahaman. Iaitu tanggungjawab untuk menjana ekonomi keluarga, ekonomi apa semua itu tanggungjawab bersama. Jadi fenomena itu dah ada. Cuma mentaliti kita ni masih menyatakan, ya ke lelaki buat, cuba tengok di laundry layan diri. Kebanyakannya adalah lelaki yang berada di sana. Okey, itu menarik. Kita baru saja pada blok pertama dan kita telah menyentuh secara permukaannya pada banyak perkara tentang ekosistem pekerjaan, tentang polisi yang sepatutnya, tentang cabaran dan mungkin juga kebarangkalian diskriminasi yang ada di tempat kerja, walaupun doktor kata tak ada, puan kata ada tadi. Jadi kita dah sentuh sikit-sikit, tapi kita nak pergi lebih dalam kepada satu-satunya. Tapi sekarang ini kita akan berhenti seketika. Cuma saya ingin ingatkan juga, kalau ada sebarang soalan ataupun pandangan nak diajukan, boleh hubungi kami 0326979768 ataupun 26979767. Malam ini Ruang Bicara bercakap tentang dilema wanita berkerjaya. Kembali selepas ini. Kembali menerusi Ruang Bicara malam ini bercakap tentang dilema wanita berkerjaya. Saya ada Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, pensyarah kanan di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, dan juga Puan Nur Aizah Syamsul Baharin, Presiden Persatuan Jaringan Usahawan Wanita Bumiputra Malaysia WENA, dan juga Gender Budget Group GRB. Baik, kita dah sentuh sedikit menerusi blok pertama dan seterusnya saya nak terus saja kepada Puan Aizah. Puan sendiri merupakan lulusan Universiti Luar Negara. Seorang profesional, seorang jurutera sebelum meninggalkan kerjaya untuk membina perniagaan sendiri. Secara hipotetikalnya, adakah suatu masa nanti puan rasa puan akan keluar dari pasaran pekerjaan, duduk rumah saja? Saya sekarang ni kan kalau tengok tak mungkin. Sebab saya rasa macam kita sebagai wanita, kita ada banyak pilihan. So kalau kita tak bekerja pun kita boleh memberi balik sumbangan kan. Salah satu sebab kenapa kita bergerak dalam NGO ialah untuk kita membantu lain-lain kan, untuk memberi balik. So, saya rasa itu adalah naluri seorang wanita lah. Saya rasa kan dia tak ada unless saya ada banyak duit dan saya boleh jalan-jalan, itu pun saya rasa ada sampai masanya dia akan jadi satu yang boring. Kan jadi saya cabaran tu lah. Peratusan untuk ia berlaku tu sangat rendah lah, maksudnya begitu. Rasanya. Melainkan kalau tiba kaya raya, tak payah kerja pun tak apa macam tu. Dan kalau dah kaya raya pun kita masih boleh buat sesuatu yang membina lah saya rasa. Maksudnya keuangan bukanlah isu utama, tapi kehendak sendiri untuk nak terus bekerja dan sekurang-kurangnya menyumbang semula kepada komuniti. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan apa yang kita bincangkan, bagaimana sebenarnya untuk menarik wanita yang telah meninggalkan alam pekerjaan kembali kepada kerjaya mereka, ataupun yang sedang belajar tapi tengah fikir habis belajar ni saya nak jadi suri rumah contohnya, untuk mereka menggunakan apa yang mereka pelajari ini dan berbakti semula kepada masyarakat. Apa faktor utama yang boleh menarik semula, Puan rasa? Saya rasa lepas kita dah melalui pandemik, saya rasa semua orang dah rasa bagaimana keseronokan kerja yang fleksibel. Kita boleh kerja kat rumah sikit, kita boleh kerja di office sikit. Saya rasa benda tu penting untuk seorang employer untuk memikirkan di mana bagaimanakah kita memberi waktu fleksibel. Satu lagi ialah bagaimana kita nak membantu dengan urusan-urusan seharian dia. Selalunya seorang wanita tu risau pasal penjagaan anak. So adakah kita boleh memberi sesuatu yang menyenangkan pemikiran dia? So kalau macam kita tengok kerajaan sekarang ni ada center dekat situ kan, tapi kita di GBG kita mengusulkan boleh tak kita buat community based center. So kita buat, for example, sekarang ni Kementerian Wanita ada kemas, ada tu kan. So adakah tempat di mana anak kita bila kita bekerja dia boleh balik dan ada orang jaga dia. So mungkin a transit center di komuniti kita di mana yang jaga tu adalah orang-orang yang kita kenal. Jadi kita tahu anak kita
dijaga dan bukan ditinggalkan, takut ada unsur-unsur lain yang akan mempengaruhi dia. Jadi itulah sebabnya saya rasa paling penting kenapa wanita berhenti. Satu lagi, maid pun tak dapat, kan, dan kita tak nak anak kita dibesarkan oleh maid. Doktor, dari segi support system secara keseluruhan, maksudnya mungkin kalau perlukan pembantu rumah, maka ada kemampuan untuk mendapatkan pembantu rumah. Dari segi childcare policy yang sepatutnya ada di negara kita dan diaplikasikan supaya ibu-ibu bekerja ni mudah bekerja dan tidak merisaukan anak-anak mereka. Perkara-perkara seperti ini, kalau di Amerika Syarikat, childcare, krisis penjagaan kanak-kanak ini merupakan perkara yang sangat serius untuk mereka. Bagaimana di Malaysia sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa bajet sebelum-sebelum ini, kita lihat bahawa telah ada pun usaha-usaha untuk memastikan bahawa di setiap syarikat ataupun di setiap agensi-agensi tertentu menempatkan pusat-pusat ini dengan diberi insentif-insentif tertentu oleh pihak kerajaan. Okey, cuma bila masuk kepada pelaksanaannya, kita melihat kepada berlakunya isu di mana antara wujud atau tidak. Kerana apa yang berlaku adalah kerana ada kalanya di bawah syarikat-syarikat tertentu itu disediakan, tetapi ada seorang atau dua orang sahaja bayi atau anak-anak yang akan dihantar ke situ. Ada pula yang dalam kalangan ibu bapa itu sendiri atau ibu itu sendiri, dia tidak mempercayai mempercayai pusat-pusat jagaan tertentu, tambah-tambah di tempat kerjanya. Kadang dia pandang setiap hari, tak boleh ajar anak aku ni, bagus aku ambil keluar. Jadi di sini yang berlaku, di mana dasar tersebut atau yang telah sedia ada, insentif-insentif yang telah dijalankan itu tidak dapat dilaksanakan. Tetapi dalam kita nak menggalakkan atau nak menarik kembali apa yang dinyatakan tadi, nak tarik kembali wanita yang profesional, yang berkejaya ini untuk kembali. Yang dua perkara yang saya nampak bila berlakunya dalam dunia digital hari ini adalah kita perlu memahami bahawa hari ini, masyarakat kita hari ini, keluarga hari ini, mereka dah pergi kepada kesejahteraan keluarga itu. Maksudnya keharmonian keluarga, kesejahteraan keluarga. Dah sampai satu tahap dari segi aspek psikologi keluarga itu melihat bahawa apa guna kalau saya bekerja bertungkus lumus, duit banyak macam mana, tiba-tiba anak tidak menjadi. Anak yang kita itu didik itu tidak sampai pada apa yang kita nak. Jadi ini yang menyebabkan kita melihat bahawa ibu bapa ataupun ibu ini, dia melihat kepada kalau adanya flexibility dari segi kerja tersebut atau jadual kerja yang lebih anjal yang dapat diberikan oleh majikan, dan juga keseimbangan dia untuk melihat keluarganya itu, dia dah boleh untuk kembali bekerja. Dan terdapat juga, kita nafikan hari ini, terdapat syarikat-syarikat gergasi multinasional tertentu setelah pandemik, mereka tidak kembali semula ke syarikat tersebut, malahan dikecilkan menjadi satu syarikat yang kecil di mana ia dijalankan secara dalam talian pekerjaannya, dan hanya dalam seminggu jika perlu mereka perlu hadir. Kalau tidak, mereka memang bekerja 100%, di mana produktiviti, kualiti kerja masih sama. Dan ianya diperakukan bahawa wanita ini walaupun di rumah, komitmen kerjanya itu yang saya kata tadi, dalam masa yang sama dia boleh mencapai pelbagai kerja dan kualiti yang diberikan itu masih lagi sama. Jadi kita kena kembalikan atau pastikan bahawa flexibility atau keanjalan jadual kerja itu dapat kita tekankan, laksanakan. InsyaAllah. Kerana bila wanita ni dia kata dia boleh anjal waktu kerjanya, datang pukul berapa untuk buat kerja, keluarga dia dah settle semua, okey, saya boleh tinggal, saya boleh pergi kerja. Itu yang berlaku. Mungkin itu juga perkara yang betul, kerana mungkin cabaran utamanya adalah flexibility. Mereka boleh buat kerja-kerja ini, cuma mereka berperang dengan masa itu sendiri. Baik, saya nak menyentuh perkara yang lebih sensitif sedikit, kerana orang juga bercakap tentang diskriminasi, contohnya yang berlaku kepada wanita di tempat kerja, gangguan-gangguan tertentu yang menyusahkan, menyukarkan mereka, mendatangkan tekanan kepada mereka di tempat kerja. Tapi sebelum sementara doktor nak fikir dulu nak jawab apa sini, kita bersama-sama dengan pemanggil terlebih dahulu. Kita ada Encik Ridwan dari Pulau Pinang di talian sekarang ni. Hello Encik Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Encik Ridwan, teruskan. Assalamualaikum Puan Nuan Sarina. Waalaikumsalam. Okey, saya punya pandangan lah. Okey, macam pertama saya sebut apa dari segi ekonomi kan. Saya tengok kan, apa wanita Malaysia dia berkejaya terhad. Tidak boleh jadi CEO bank seperti apa di luar negara. Bagaimana kita nak apa menampilkan orang Malaysia ni supaya tanding dengan orang luar negeri tu. Kemudian berkejaya.
bolehlah kita panggil brain-brain wanita yang berkejaya di luar negara supaya mereka boleh menyumbang kreatif dan inovasi di Malaysia ni. Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Cik Ridwan. Kita ada seorang lagi pemanggil, Cik Baha dari Kuala Lumpur di talian. Hello Cik Baha. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar Wan? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Apa khabar juga pada dua ahli panel malam ni? Okey Wan, saya ada dua perkara yang saya nak utarakan. Pertama sekali, saya setuju apabila Profesor ada beritahu tadi kan, tinggi mana wanita berkejaya kan, akhirnya ke dapur juga. Tapi sekarang ni di tinggi mana pun dia orang tak ke dapur, pasal sekarang ni tengok pun dapur pun tak berasak. Tapi apa pun apa nama ni yang saya nak utarakan sekarang ni, nak bagi pandangan ialah berkenaan dengan pasangan-pasangan yang baru nak kahwin ni. Diorang ni ibarat seolah macam diorang zero pengetahuan dari segi kekeluargaan tu, dari segi nak bina keluarga tu diorang kurang. Jadi yelah, diorang nak sebelum nak kahwin dah pergi kursus kan, kursus tu 3-4 hari, lepas tu lepas kahwin diorang lupa semua kan. Jadi apa pandangan ahli panel kan, supaya diadakan kursus intensif sebelum dan juga selepas diorang berkahwin. Sebabnya yang kita lihat sekarang ni, lepas diorang kahwin kadang-kadang menyusahkan mak bapak. Dia orang tinggalkan anak dan suruh mak bapak pula bela pun semua kan. Jadi dia orang kena ambil mekanisme seolah-olah dia orang nak mendirikan masjid. Bagaimana cara itu? Minta ahli panel ulas kedua. Baik. Yang keduanya berkenaan dengan apa kejaya seorang wanita ni dalam bidang politik. Saya lihat memang susah dan juga sukar kan. Tapi nak ahli panel mungkin bagi pencerahan lah. Adakah bidang politik ni sesuai untuk wanita sekarang? Itu saja Wan. Terima kasih Wan. Terima kasih Cik Baha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin kita mulakan dulu dengan soalan daripada Encik Ridwan tadi yang menyebut tentang talent kita di luar negara, antaranya kalau boleh Doktor ataupun Puan Aizah nak sebut. Saya rasa memang benar brain drain berlaku di mana-mana kan. Terutama sekali kalau wanita tu adalah seorang yang ada bidang teknikal sikit. Okay. Jadi pekerjaan tu senang nak dapat di luar Malaysia. Dan saya rasa untuk dia naik tu, sebenarnya kalau kita tengok negara US kan, macam PepsiCo, kita tengok a few of the companies, wanita yang di atas. Tapi kalau kita tengok di Malaysia, kita tengok GLC, tak ada seorang pun wanita. Kan? Jadi kita harapkan pihak swasta lah untuk menengahkan ni, sebab di bank memang ada CEO yang wanita. Jadi kita tengok pihak corporate lebih bersedia untuk menerima culture ni. Saya rasa salah satu sebab dia ialah tak cukup orang di bawah. So in order for dia nak naik atas, dia kena ada orang di bawah tu. Dia kena ada cukup wanita masuk supaya dia boleh naik ke atas kan. Sebab setengah macam kalau kita kerja kerajaan, dia memang culture yang begitu. Kalau kita kerja corporate, kita boleh langkah dan kita boleh maju ke depan. Okey. Tetapi kerajaan telah melaksanakan dasar 30% dalam kalangan dasar wanita terutamanya di agensi dan juga JLC. Dan kita melihat ada perubahan juga, kerana sebelum ini contohnya di Bernama CEO kami adalah wanita sebelum ini. MDEC juga pernah ada di Tranjung Wanita contohnya. Jadi telah berlaku, cuma tidak cukup atau bagaimana? Agak banyak sebab sekarang ni kita dah capai lebih kurang 37% saya rasa. Cuma kadang-kadang wanita yang sama dipanggil. Jadi kita tak membina wanita baru untuk naik ke atas kan. Jadi kalau sekarang ni saya rasa kerajaan telah mengusulkan supaya seorang wanita boleh pegang 5 saja. Supaya orang boleh naik ke tak, dia boleh pegang sampai 10, 15. Jadi kita takkan dapat peluang yang baru, dan kita takkan menengahkan the new leaders kan. Itu soalan pertama Cik Ridwan tadi juga, kerana beliau menyebut bahawa wanita kita tidak boleh pergi lebih jauh daripada apa yang ada secara tradisinya yang di negara kita ini. Doktor, satu juga yang saya teringat, ada cerita di mana dulu masa politik kan, ramai wanita dah masuk politik sikit kan. Jadi bila dia nak buat meeting malam. Jadi seorang wanita kata, saya tak boleh malam sebab masa itulah saya kena make sure anak saya tidur dan sebagainya. Jadi kita kena tukar the whole culture kerja tu.
kan, macam mana kita nak jadikan dia lebih inklusif, macam mana kita nak memikirkan bolehkah wanita tu datang tengah malam untuk buat sesuatu. Okey. Itu sangat menarik. Itu mungkin perkara yang berhubung dengan apa yang kita sebutkan, ekosistem yang tidak peka kepada wanita itu sendiri. Maksudnya kita dah biasa macam tu, mesyuarat politik malam, kita tidak fikirkan ahli politik wanita yang kena keluar rumah malam sampai ke pukul 1-2 pagi untuk menjadi wakil kepada rakyatnya. Doktor, ada dua perkara. Yang pertama, bila kita melihat kepada jawatan-jawatan utama dalam kerjaya-kerjaya tertentu, tetapi kita perlu melihat kepada bidang tertentu, kerana dalam bidang-bidang tertentu kita merasakan bahawa wanita berani untuk menonjol dalam bidang tersebut. Misalnya bank, kerana kita tahu kalau di rumah ketua banknya adalah wanita. Kalau bagi dia habis dah kan. Jadi kita melihat dalam unjuran statistik, accountant pun sebahagian besarnya adalah wanita professional accountant. Jadi untuk bidang-bidang tertentu kita melihat bahawa kejaya-kejaya di peringkat profesional itu memang layak untuk dipegang, kerana wanita sendiri berani untuk menampilkan kebolehannya. Tetapi di Malaysia ni untuk bidang-bidang tertentu keberanian itu masih belum. Kerana apa? Kerana dalam ekosistem tadi bila kita bercerita kan, mungkin bila di kalangan semua lelaki, wanita itu akan merasakan bahawa tak apalah, kita bagi lelakilah yang uruskan. Kerana dia merasakan bahawa mampu atau tidak dia untuk mendepani cabaran-cabaran dalam profession dia. Tetapi kalau kita melihat bahawa wanita itu berani untuk meredah, kita akan dapati bahawa dia akan sampai tahap tersebut. Bukan kata stigma masyarakat kata tak boleh wanita tahap ini, kerana ini dihalang. Tidak, kerana dalam prospek bila adanya insentif-insentif yang kerajaan tetapkan, peluang-peluang yang ada, biasanya kita membuka ruang. Kita nampak company itu buka ruang, cuma peluang-peluang yang ada itu kadang-kadang tidak diambil. Bukan tidak ambil, kerana wanita itu sendiri yang kadang-kadang dia tak berani, kata boleh tak boleh ni, kecuali dalam bidang-bidang tertentu profesionalnya memang pegang. Misalnya hakim, kita tak dapat nafikan bahawa dia berani, sebab kita tahu wanita bijak untuk berbicara kan, berlawan tu okeylah, menang. Itu yang berlaku. Okey. Saya nak sentuh satu lagi soalan Cik Bahar tadi yang menyentuh tentang persediaan kepada pasangan yang baru berkahwin, yang mungkin juga sedikit sebanyak memang betul ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan. Bagaimana mereka ini nak kahwin, tapi cukup bersediakah mereka dengan keperluan tanggungjawab domestik yang sehingga akhirnya mungkin akan mengorbankan seorang wanita profesional daripada kerjayanya. Bagaimana, Doktor? Okey, tidak dapat dinafikan untuk di awal alam perkahwinan, misalnya bila melihat bahawa bagi sebagai itu 3 tahun pertama, 3 tahun pertama adalah cabaran besar bagi pasangan-pasangan, khususnya yang selepas graduate atau selepas saja dia graduate, dia terus berkahwin suka sama suka. Jadi tiba-tiba tahun kedua dah mempunyai anak kecil, sedangkan pada masa itu ekonominya masih belum kukuh. Kedua-duanya masih dalam proses peningkatan kejayanya, dan ini yang menyatakan bahawa sokongan keluarga tadi. Tetapi kalau bagi keluarga ini yang memerlukan sokongan, kita kena untuk mendidik anak-anak ini dengan langkah selepas ini macam mana nak bajet. Okey, jadi benda-benda itu yang mengatakan bahawa mungkin dalam kursus pra-perkahwinan itu perlu dimasukkan topik-topik dari segi untuk pengurusan keuangan keluarga. Kita melihat bahawa kadang-kadang kita banyak untuk kepada keagamaan, akhlak, pengurusan keluarga, tapi elemen bagaimana pengurusan keuangan keluarga itu kadang-kadang kita lupa. Dan keluarga yang memberi sokongan juga, kalau sebagai seorang atuk ayah, saya bukan penjaga, sekarang kamu kena ambil tanggungjawab itu dan uruskan keluarga. Tapi kadang-kadang atuk kita ni dia suka kalau cucu pertama tu dia yang nak ambil alih. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa sokongan keluarga itu perlu, dan bila bicara tentang kursus-kursus itu rasanya perlu disuntikkan elemen baru, iaitu pengurusan keuangan keluarga tu, terutamanya bagi yang mereka memulakan alam perkahwinan sebaik saja tamat pengajian. Itu sangat penting. Kita belum lagi bercakap malah tentang ibu tunggal contohnya, yang juga merupakan seorang profesional, tapi mungkin berdepan dengan cabaran yang lebih besar daripada isteri-isteri yang ada suami sekurang-kurangnya. Okey,
Puan Aiza, kalau boleh dikongsikan sedikit, kerana untuk sampai ke tahap seperti Puan dan mungkin beberapa lagi nama-nama besar tokoh-tokoh wanita suri-suri teladan kita yang ada di Malaysia ini seolah-olahnya terpaksa memecahkan tembok halangan, meruntuhkan dinding stereotip. Jadi cabaran yang bagaimana Puan harus tempuh juga untuk sampai ke tahap sekarang? Sebab saya rasa satu yang saya rasa bersyukur sebab di Malaysia ni penerimaan kan bidang-bidang corporate dan sebagainya kepada wanita yang ibu tunggal kan. Kalau macam saya pergi meeting, saya kena bawa anak saya. So sebenarnya culture tu dah diterima. Di mana asalkan anak saya senyap ataupun dia duduk kat luar, ada orang akan tolong saya tengok-tengok ikan dia. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat supportive kan, di mana kita boleh menjalankan bisnes dan pihak-pihak corporate semua memahami bahawa bila kita adalah ibu tunggal, kita perlu bawa anak kita, dan anak kita pun memahami dia duduk dalam meeting, dia senyap saja kan. Jadi itu adalah saya rasa satu culture yang telah bertukar di Malaysia kan, dan tak semua negara yang begitu. Jadi saya rasa itu satu yang membantu wanita lah. Tapi kalau kita tengok for example, bila saya ada company saya sendiri dan saya nak membina pusat penjagaan kanak-kanak, saya tak mampu sebab kita punya bisnes tak cukup besar untuk kita siapkan fasiliti begitu. Jadi macam mana kita nak bantu? Adakah kita benarkan dia membawa anak dia, ataupun kita benarkan dia kerja daripada rumah bila diperlukan kalau anak sakit kan. Jadi itu satu things yang saya rasa majikan perlu ada untuk menggalakkan wanita teruskan bekerja. Jadi saya rasa benda-benda begitulah. Okey, Doktor, ekosistem yang dikatakan peka kepada gender dan juga kepada wanita secara khususnya dalam topik perbincangan kita malam ini. Kerana kita bercakap tentang penjagaan kanak-kanak yang kosnya tinggi. Belum lagi mungkin untuk sekolah-sekolah khas kepada anak-anak yang istimewa, yang mana diberitakan juga antara faktor yang agak ketara mengapa ibu-ibu profesional meninggalkan kerjaya mereka kerana anak istimewa ini, dan juga polisi yang sepatutnya dibuat. Apa next step yang paling awal perlu kita buat supaya kita dapat mengatasi, sekurang-kurangnya bermula untuk mengatasi masalah kehilangan profesional wanita dari pasaran pekerjaan? Pertama sekali, kita tadi dah membicarakan bahawa keanjalan jadual kerja. Flexibility. Pertama, flexibility itu sangat penting, di mana majikan itu perlu diberi satu insentif mungkin kepada syarikat-syarikat yang mengadakan jadual anjal, yang mengambil alih benda tersebut. Jadi bila ada bendanya secara tidak langsung, ibu-ibu yang berkejaya ini lebih memilih kejaya tersebut. Yang pertama. Yang kedua, yang paling penting sekali adalah di mana syarikat ini kalau boleh untuk mengembalikan sesuatu budaya, iaitu kekeluargaan, di mana mengangkat institusi keluarga itu sebagai satu cara di mana dia nak meningkatkan produktiviti syarikatnya. Sebab kita dapat tahu bahawa jika sebuah syarikat yang mementingkan keluarga yang diutamakan, kita akan dapat lihat bahawa produktiviti syarikat itu akan tinggi, kerana setiap pekerjanya itu akan memberi komitmen yang sangat tinggi. Terutamanya mereka sanggup untuk bekerja lebih masa, di mana bila adanya flexibility, dan kita tidak berkira kata sekarang dah habis waktu kerja. Sebab apa? Kerana syarikat membenarkan kita bawa anak kita, syarikat membenarkan bila kita dalam keadaan perlu menjaga anak, bekerja daripada rumah, kerana syarikat yakin bahawa kualiti yang diberikan itu, deadline yang disediakan itu tepat. Jadi itu yang dikatakan flexibility. Kemudian mungkin kerajaan dah sampai masanya untuk memberi satu insentif kepada syarikat-syarikat yang mengadakan flexibility kerja. Kerana bukan apa, syarikat juga agak untung kalau dia buat flexibility ini, kerana wanita boleh bekerja di rumah. Jadi dia tidak perlu untuk menyediakan satu kawasan pejabat yang begitu besar untuk menyediakan fasiliti tersebut, dengan hanya menyediakan fasiliti yang terhad, tapi produktiviti dan kualiti kerja tetap sama, khususnya profesion tertentu. Kalau kita bercakap tentang faktor yang boleh menarik mereka semula ke pasaran pekerjaan atau mengekalkan wanita dalam pasaran pekerjaan, gaji kena lebih tinggi sikit. Macam mana, Doktor? Gaji tinggi sikit untuk wanita, sebab banyak exhausted kan. Puan, kita balik rumah nak kena masak, kena jaga anak dan sebagainya. Saya rasa dari segi keserataan gaji atau skim gaji itu, kalau kita lihat pada syarikat-syarikat tertentu ini, ianya berdasarkan kepada performan, iaitu prestasi. Ya, adil lah. Jadi adil sebenarnya. Baik. Kita akan berhenti rehat untuk kali terakhir, dan kita kembali semula untuk blok ketiga, blok penghujung kita untuk malam ini. Teruskan bersama-sama kami di Ruang Bicara.
Kembali menerusi ruang bicara dilema wanita berkerjaya, itu topiknya untuk malam ini bersama-sama dengan dua panelis, Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, dan Puan Raizah Syamsul Barin, Presiden Persatuan Jaringan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia WENA dan Gender Budget Group GRB. Baik, untuk blok yang terakhir ini mungkin kita ingin mencari konklusi ataupun rumusan dan perkara-perkara yang kita boleh bawa balik daripada perbincangan kita pada malam ini. Mungkin pertama sekali, Doktor, berpatah kepada apa yang kita tease sikit sebelum kita berhenti tadi. Walaupun ia mungkin bunyinya tu macam jenaka, tapi ia satu perkara yang wujud, disebut bahawa ada berlakunya mungkin ketidaksamarataan peluang untuk wanita naik pangkat, maju lebih jauh, career advancement tu susah untuk mereka, dan juga tentang penawaran gaji yang berbeza antara wanita dan lelaki. Apa kata doktor? Okey, dalam profession tertentu kita tak dapat nafikan bahawa wujudnya perbezaan. Wujudnya perbezaan sama ada gaji dan peluang. Ini yang nyatakan tadi, kerana wujudnya perbezaan ini yang pertama. Lelaki pun jika ia menceburi bidang-bidang tertentu yang mana profesionnya adalah khusus untuk wanita atau kesesuaiannya untuk wanita, ia akan mendapat gaji yang lebih rendah dan peluang kenaikan pangkat yang terhad. Contohnya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Jika lelaki berada dalam bidang tersebut, peluangnya untuk mendapat pekerjaan agak sukar, peluangnya untuk meningkatkan kejayaannya juga agak terhad. Agak terhad. Begitu juga sebaliknya, jika wanita menceburi satu dalam bidang-bidang tertentu yang mana kejayaannya itu dominasinya adalah lelaki, jadi peluangnya itu agak tipis kerana dia perlu berhadapan dengan cabaran kerana dari segi bentuk pekerjaan tersebut ataupun keperluan fizikal ataupun task yang diperlukan itu lebih kepada tenaga, kekuatan fizikal. Jadi kemampuannya itu menyebabkan peluangnya untuk capai satu tahap itu agak terhad. Jadi di situlah yang dikatakan bahawa perbezaan itu tetap wujud, tak dapat dinafikan kerana kemampuan kita untuk memberi prestasi kerja atau melaksanakannya itu berbeza. Jadi kerana job scope ataupun skop kerja kita yang berbeza itu menyebabkan berlakunya sedikit perbezaan sama ada dari segi gaji, peluang kerjaya. Tetapi hari ini kita lihat sudah ada keterbukaan, tak dapat dinafikan kerana apa yang diperjuangkan itu memang kita lihat dan dalam keterbukaan masyarakat hari ini kita dah mula menerima. Dan insya-Allah kita akan menjurus ke arah keterbukaan tersebut. Jadi maksud doktor, kalau ada pun mungkin yang ketidaksaksamaan ini ialah pada profession yang memang demandnya lebih kepada ganda-ganda tertentu. Tapi pada perkara yang tidak memerlukan apa-apa ciri-ciri janda yang utama, tidak berlaku diskriminasi itu. Setakat ini tidaklah begitu ekstrim untuk berlaku. Dan peluangnya tetap ada. Kita lihat dalam profession tu akan ada wanita yang mengetuai, insya-Allah. Puan Aizah berpengalaman di luar negara semasa belajar dan juga sempat juga bekerja. Jadi mungkin kalau boleh kongsikan dengan kita juga bagaimana sebenarnya situasi profesional wanita di luar negara, macam mana mereka mengatasi cabaran-cabaran yang kita alami di sini. Saya rasa mungkin dari segi culture lah kot. Sebab kita tengok kalau di negara luar, kita nampak ada kesamaan daripada apakah tanggungjawab seorang ibu dan seorang bapa. Jadi dia tak ada macam kalau tengah malam anak tu nangis, mula mak bangun, lepas tu bapa yang akan bangun. Jadi kita ada, sebab dia tak rasa macam benda terkekok. Dia rasa macam kita bersama-sama melahirkan anak, masa kita bersama lah kita menjaga anak tu. Jadi dia bukan mula-mula mak bangun, yang second tu bangun anak nangis, tak ada macam tu. Dia kata orang lelaki sabar je, dengar je. Jadi kita nak apa, sabaran kuat. Culture of shared responsibility. Saya rasa itulah yang saya nampak paling ketara lah di luar kan. Satu lagi lah, bila kita ada shared responsibility, kita ada juga shared opportunities. Macam mana kita nak mencapai impian yang sama, macam kita nak lihat bahawa kita sama rata kan. Jadi itulah saya rasa perbezaannya. Saya rasa itu sangat menarik kerana ia mungkin perkara yang paling mudah kita boleh buat kerana kita budaya itu, sosial budaya itu perkara yang paling dekat dengan kita boleh ubah di rumah kita lagi sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita ada this apa nama dia, dipanggil live reality. So maksudnya dengan apa yang kita nampak, perceive reality. So katakanlah sekarang ni macam seorang ibu tu bangun pukul 4:30 pagi nak
masak. So kepada orang luar nampak, oh dah siap dah makanan. Tapi dia tak rasa yang perempuan telah bangun pukul 4:30 pagi untuk memasak. Dia hanya nampak, oh makanan dah siap. Apa masalahnya? Makanan dah siap. Okey. Doktor, ada sebarang kata-kata akhir. Sebenarnya saya ingin menyentuh juga mungkin harapan terhadap kita, bagaimana kita boleh melihat kembalinya profesional wanita kita, wanita-wanita berkemahiran tinggi kita, kalau yang ada di luar negara kembali semula ke tanah air, kalau yang tidak, yang telah meninggalkan pekerjaan kembali semula kepada kerjaya mereka, kerana kita nak menyentuh tentang kerugian kepada negara jika tidak ada khidmat bakti daripada mereka ini. Okey, saya melihat bahawa kalau kita dapat untuk merealisasikan dan juga mempromosikan bahawa keanjalan jadual kerja itu adalah utama yang boleh dilaksanakan. Yang kedua adalah berhentinya saya dalam satu-satu pekerjaan, wanita yang beralih dalam satu-satu pekerjaan itu sepatutnya dididik untuk mengusahakan sesuatu dalam bidangnya. Ini yang kita nampakkan bahawa usahawan digital yang kita wawarkan selama ini sepatutnya dikembalikan, kerana saya nampak bahawa sebahagian besar, minta maaf saya lihat bahawa sebahagian besar kalau kita lihat jurutera kejuruteraan contohnya, okey, macam my wife pun, isteri saya pun jurutera, dan apa yang berlaku adalah dia akan beralih kepada perniagaan dalam bidang kemahiran dia, dan dia akan cuba untuk menyampaikan bahawa saya boleh lakukan. Kalau dia mendidik pun dia memberi. Jadi itu yang saya kata, harapan saya adalah kita dapat untuk menggalakkan usahawan digital itu, di mana wanita ini gunalah kepakarannya, bidang yang dipelajari untuk kembali ke dalam ekonomi. Itu yang kita harapkan. Kiranya perkara yang agak utama untuk kita sama-sama fikirkan selepas ini ialah flexibility untuk wanita ataupun untuk lelaki. Flexibility, yes, supaya saya rasa untuk suami supaya mereka ada masa kerja di rumah dan boleh bantu isteri. Betul. Okay, kedua-duanya. Betul. Terima kasih kita ucapkan Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, pensyarah kanan di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, dan juga Puan Raiza Syamsul Baharin, Presiden WENA, dan juga JRB, Gender Budget Group, kerana bersama-sama kami malam ini bercakap tentang dilema wanita berkerjaya, memberikan kita pencerahan sebenarnya apa cabaran yang kita perlu depani dan juga lembutkan sedikit supaya realitinya itu dapat kita sama-sama juarai. Terima kasih sekali lagi untuk anda juga yang setia bersama-sama kami di Ruang Bicara. Saya Wan Syarina. Jumpa lagi pada lain masa. Teruskan menonton siaran Bernama TV.